Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersiaran bersama kami di Malaysia hari ini untuk edisi hari ini, hari Khamis. Betul. Untuk anda semua, semoga baik-baik sajalah. Temankan kami berdua selama 1 jam ni. Saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrina Kasim. Yang pastinya hari ini 1 jam ni kita nak bawakan perkongsian yang memang cukup menarik. Setuju. Bagi anda penonton setia Malaysia, pagi ini terus kekal setia bersama dengan kami. Bila dah masuk bulan Ogos ni, pastinya ini bulan kebangsaan yang harus kita semarakkan rasa kecintaan kita terhadap negara. Kita kibarkan jalur gemilang. Tapi yang menariknya, siapa yang lahir pada bulan Ogos ini, sesuatu yang sangat istimewa kami nak kongsikan kepada anda. Anda sebenarnya berpeluang untuk mendapat tiket percuma ke Menara Berkembar Petronas. Awak lahir... Tak ci. Saya samalah saya pun. Awak terlepas. Saya sebulan sebelum je. Kenapa tak diawalkan sebulan sebelum ke? Sabar ya. Kita nak ke bulan 8 tu, bulan Ogos tu, bulan kebangsaan. Kita bawa ke belakang sikit lah. Tapi puan penerbit kita mungkin ada orang kata rezekinya. Betul. Untuk melawat Menara Berkembar. Anda hanya perlu tunjukkan MyCard ataupun MyKids untuk anda dapatkan tiket percuma ini. Betul. Ini perinciannya di Pita Harian, anda boleh bacakan. Dan ini sesuatu yang sangat menarik. Sebab kita pun boleh menyemarakkan lagi lah. Semangat. Sebab ini antara monumen yang hebat dalam negara kita. Betul. Dan kita nak kongsikan juga, ini dimuatkan berkenaan dengan skim perubatan madani yang telah pun diperluaskan di 21 daerah. Ini berperingkat sebenarnya. Dan kalau anda adalah antara yang tergolong di dalam golongan-golongan yang akan dibantu ini untuk menampung keperluan kesihatan B40 secara percuma di klinik swasta berdaftar. Dan tujuannya Rena adalah untuk mengurangkan isu kesesakan pesakit di kemudahan kesihatan kerajaan. Sebenarnya kita asyik cakap macam lambatlah kan, penuh ramai orang, betul, kita faham kerana mungkin fasilitinya, situasinya berbeza, tapi ini antara inisiatif yang telah pun diperluaskan. Fasa 1 dah bermula, fasa 2 bermula pada minggu ini, seterusnya sehinggalah ke fasa yang ketiga nanti. Namun had rawatan turut diberikan kepada pelbagai orang kata sesi keluarga lah. Ini isi rumah berkeluarga RM250, warga emas tanpa pasangan RM125 dan untuk orang bujang RM75, termasuk bujang OKU. Dan saya kira ini satu inisiatif yang digerakkanlah memandangkan dengan situasi yang Hanif sebut sebentar tadi kan, kesesakan pesakit di hospital-hospital awam. Tapi kita juga nak kongsikanlah bila menyentuh tentang keadaan cuaca. Semalam berlaku banjir kilat di Seksyen 13 Shah Alam yang mana telah pun melibatkan beberapa kawasan sebenarnya. Betul. Ini situasi yang saya percayalah menjadi kebimbangan dalam kalangan mereka penduduk Shah Alam yang tinggal di Seksyen 13. Namun kabarnya ia berlaku dalam tempoh sejam kan? Betul. Di beberapa kawasan. Betul. Dan ini di Bulatan Stadium, tuan, kalau yang tahu, di stadium sekitar Stadium Shah Alam lah pada ketika ini. Dan semalam memang video telah pun tular. Banyak sekali perkongsiannya juga, tapi dia redalah dalam tempoh beberapa jam saja. Dan ini antara kawasan yang memang saya selalu lalu lah. Sebab tu bila tengok pun kita rasa macam dekat sangat. Semoga selamat semuanya. Semoga dipermudah urusan. Dan sebab itulah kita nak kongsikan juga antara amaran Ibu Petir yang dikeluarkan pada hari ini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 17 Ogos sampai jam 9 pagi di Perlis, Kedah, Pahang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Melaka. Ada beberapa kawasan yang dijangka akan mengalami amaran ribut petir pada hari ini. Anda juga perlu berjaga-jaga dengan keadaan keselamatan diri. Pastikan kawasan anda itu tidak ada yang berisiko lah kan. Kalau ada kawasan yang berisiko, pastikan anda dah melakukanlah beberapa perkara penting sebagai langkah awal untuk mencegah daripada berlakunya banjir. Okey Rina, saya ada satu rahsia ni. Awak pagi-pagi nak kongsi rahsia? Mestilah. Saya akan kongsikan rahsia ni dengan semua penonton kita. Saya memang bukan dulu lah, sampai sekarang lah juga. Memang minat awak ni. Memang minat. Sebagai pengacara, sebagai penerbit, memang saya minat. Okey, kalau betul awak minat saya, saya tarikh lahir saya bila? Tarikh lahir. Kalau betul minat. Tapi tidaklah sampai ke tahap fanatik. Oh, tidak. Kecewa. Nak sampai fanatik. Tak ada. Ini sebenarnya kita gurau-gurau saja ya. Kami di Malaysia hari ini pagi ni nak bawakan kisah tentang fanatik artis dapat apa. Sebab kita tahu ramai dalam kalangan artis masa kini memang ada kelab peminat tersendiri. Betul. Tapi sejauh mana ia berfungsi dan apakah sebenarnya kelebihan manfaatnya. Dan antara yang paling mendapat manfaat lah berkaitan dengan sokongan peminat-peminat fanatik ni adalah Kai Bahar. Kita nak dengarkan dulu persembahan daripada Kai Bahar. Silakan. Lepaskanlah genggaman tanganmu, pergilah, dia menantimu. Jangan menangis.
ku membawa hati. Jangan ditanya kemana kau pergi. Tidakkah kau sadar siapa diriku ini? Bukan merakayang, tapi gagak dirimbang. Cuma yang ada segenggam setia akan ku pertahankan untuk membahagiakanmu. Masih lagi aku terasa betapa hancurnya hatiku bila kau dipaksa bersama dengan si dia. Senyuman yang engkau ukirkan seakan mengundang sengsara. Kalau ku tahu kau tersiksa, takkan ku lepaskanmu. Tidakkah kau sadar siapa diriku ini? Bukan merakayang, tapi gagak dirimbang. Cuma yang ada segenggam setia akan ku pertahankan untuk membahagiakanmu. Masih lagi aku terasa betapa hancurnya hatiku bila kau dipaksa bersama dengan si dia. Senyuman yang engkau ukirkan seakan mengundang sengsara. Kalau ku tahu kau tersiksa, takkan ku lepaskanmu. Setelah kau tiada di sisi, bagiku tiada cinta lagi selamanya. Di bibirku lafazkan rela, di hati terasa pedihnya melepaskanmu. Pilu hatiku, pilu hatiku, pilu hatiku. Persembahan pagi-pagi ni. Pagi-pagi dia bagi terus lah. Lepas tu kita dengar pula sorakan para peminat. Aduh, ada pula datang memang Sanggup fanatik lah datang, ya, itulah antara yang kita nak kongsikan sebagai peminat angle mereka untuk melihat kepada minat seorang artis ini. Dan kalau kita lihat kepada fanatik artis ni sebenarnya dapat apa ni, Rina? Itulah kalau kita lihat yang paling mudah lah akses untuk dekat dengan artis tu kira cepatlah kan, boleh jumpa selalu dan boleh lakukan pelbagai aktiviti. Tapi kita nak dengarkan juga pandangan penonton MSI pagi ini, apa pula pandangan mereka berkenaan dengan fanatik artis ini. Jom. Kalau artis abang minat siapa? Saya minat Datuk Siti Nurhaliza. Semestinya memilih Siti Nurhaliza. Saya minat Anwar Zain lah. MNC. Aina Abdul. Saya suka dia punya personality sebabkan dia dah lama dalam industri ni tapi dia kurang kontroversi and dia lebih kepada saya tengok pada dia punya kejaya walaupun dia dah berjaya sekarang ni pun dia masih still lagi humble and pembawakan dia dalam industri ni bagus. Belanja sikit satu lagu. Okey, biasa lagu macam Cindailah malam, cindai betian. Dia punya suara sedap, lepas tu dia cantik. Oh, memang minat sangat Aina Abdul. Awak nak jadi macam Aina Abdul? Nak.
membesar dengan lagu-lagunya, lagu Percayalah, lagu raya dia kan. Itu semua memang lagu-lagu popular dia. Memang sedap lah kalau dengar. Saya ada simpan dia CD yang disket. Disket pula. Apa yang CD dia yang kaset dia. Memang benda tu duk putar sampai sekarang masih ada lagi lah. Betapa aku cinta padamu. Gitulah. Okey, daripada zaman-zaman macam zaman dulu tu memang kita simpan daripada zaman era tahun 99 sampai 2005, masa zaman-zaman dia tengah aktif kan Anwar Zain. And then sekarang pun dia still come back dengan dia banyak orang cakap dengan banyak show. So itu yang saya still mendengar lah. Peminat tu still ada. So orang cakap supporter tu still ramai. Cuma orang cakap fanatik dengan tak fanatik je lah. Macam tu. Sebab dia macho. Tengok dia tu macam hero Malaya zaman tu lah. Sekarang pun lebih kurang sama. Childhood crush. Tanya sama itu Hud. Baik. Tak ada satu pun yang sebut nama kita Rina. Tak apalah. Bertabahlah. Lagipun kita bukanlah artis. Siapalah kita. Okey, hari ini kami bawakan ramai sebenarnya. Sebelah saya ni tak perlu diperkenalkan lagi. Baru saja kita dengarkan suara merdunya Kai Bahar. Terima kasih bersama kami pagi ini. Kai Bahar juga. Bersama dengan ahli kelab peminatnya, kita ada Ismail Ibrahim daripada Kai Bahar Empire. Tepuk juga. Kemudian kita ada Fahmi Azizi angkat tangan. Kai Bahar Empire. Selain daripada Kai Bahar Empire, kita juga bawakan kelab peminat. Ini daripada Anna Jobling. Tapi istimewa sikit sebab mereka ni ada dua pecahannya. Betul. Yang pertama adalah Adis Yazlin dari AJ Star ataupun AJ Fam. Dan juga Nurhanis Basri, AJ FC. Anna Jobling Official Fan Club. Okey, baik, selamat datang. Cuma kita tak dapat bawa Anna Jobling ni lah sama-sama pagi ni kan. Betul. Sebab kabarnya berada di Jakarta. Harap-harap dapatlah menonton kita. Okey, kita nak sentuh tentang fanatik artis. Sebelum kita nak fokus kepada Kai Bahar, kita nak tanya Ismail dululah kan. Apa yang membuatkan anda memilih untuk berada bersama Kai Bahar dalam Kai Bahar Empire? Terima kasih Aiman Syai kerana tepuk kita orang. Kai Bahar Empire. Tepuk sikit, tepuk lagi. Kali keempat kita tepuk dah ni Mat. Jadi kalau ikutkan ceritanya panjang sebenarnya. Kalau saya ni lah, untuk saya ni, saya mula kenal Kai Bahar ni start daripada video dia viral nyanyi lagu Zainal Zain dalam bilik karaoke. Masa tu di Facebook. Dan kebetulan juga dia YouTube saja sebelum adanya Smule. Bukan yang Smule tu lah, sebelum. Smule tu lambat lagi. Lagi awal. Kami ingat Smule yang paling awal. Belum ada lagi. Masa tu saya berada di overseas. Okey. So saya minat dia, saya ikut dia. Masa tu pula saya macam selalu masuk nasyid pertandingan kan. So saya dengarlah lelaki yang boleh nyanyi lagu perempuan dengan tinggi. Baik. So saya macam excited lah. Jadi saya selalu dengar. Masa tu start saya minat. Masa tu rupa dia tak macam ni pun. Masa tu macam mana rupa dia? Masa tu belum siap lagi lah. Belum jadi artis. Belum jadi artis. Tolong cari rupa dia yang time tu. Bilik karaoke tu. Rupa sebelum jadi artis. Kalau sekarang ni minat kita faham, tapi yang sebelum tu kita ada. 2000 berapa Mat? 2000 berapa? 2000 mungkin 2014 13 macam tu. Ada lagi 12 lagi tu. 2012. So maksudnya kita minat bakat dia. Ada. Siap. Tu dia. Rambut tu mahal Ni masa di karaoke bawah katil sebelum kan. Nombor apa ni? Ni berapa Berapa? 19. 18. Peminat lagi tahu. 18 sikit-sikit tu. So itu antara sampailah saya masuk jadi admin dia. Lepas tu kita orang meeting first nak tubuhkan Kai Bahar Empire di KL Central kan? KL Central tubuhnya kita lantik presiden, presiden, macam-macam dalam tu kita ada doktor pakar, kita ada cikgu, kita ada accountant, kita ada pegawai, sains macam-macam lah. Pelbagai career. Hebat. Macam lagu ni. Pakar IT, pakar ekonomi semua ada lah. Jago sukan dan juga jutawan. Atlet pun kita ada rasanya. Polis pun ada. Okey, baik. Cukup maklumat hari ni. Semua didedahkan ni. Fahmi, apa dapat sebenarnya bila jadi fanatik ni, Fahmi? Apa yang dapat? Okey. Apa yang kita dapat daripada impact dia kepada kita, apa yang artis buat, Kai Bahar buat lah, terutamanya lah macam misi kemanusiaan. Pada masa sama pun kita dapat
kongsi benda tu kepada orang ramai. Memberi manfaat. Ya, manfaat. Selain daripada dia, kita pun ada sumbangan kepada Kek Bahar pun juga ikon kemanusiaan Azhar Care. Okey. Tuan-tuan yang dilakukan saya lah. Saya salah seorang staf Azhar Care. So, baru-baru ni kita pun banyak program korban semuanya. Banyak cabang yang dilakukan. Okey, daripada Kek Bahar, kita simpan lagi Kek Bahar ni. Simpan dulu. Sebab Kek Bahar memang kita nak tunjuk gambar-gambar dia yang dulu je. Sebab tu kita bawa ni. Aina Jobling pula kan. Ini antara orang kuat yang membolehkan Aina Jobling menang kategori di Anugerah Bintang Popular. Jadi mungkin itu antara sumbangan secara langsungnya peminat kepada artis kan. Dan kalian tak kisah untuk menyumbang sebab nak membantu menaikkan karier seorang artis tu? Untuk menaikkan karier dia orang, so kita orang macam bersatulah untuk vote dia untuk ABPH. Kira kita orang ada 2 FC kan, so bergabung sama untuk menaikkan dia orang. Selain daripada kuasa undi di tangan peminat-peminat, Hanis mungkin boleh kongsikan jugalah antara yang boleh merapatkan jurang antara artis dan juga peminat ni adalah melalui kelab peminat itu sendiri. Apa agaknya antara aktiviti yang sentiasa diadakan bagi merapatkan hubungan antara Aina Jobling dan juga para peminat? Aktiviti yang kami selalu lakukan macam baru-baru ni, hasrat Ana untuk masa birthday dia ingin memberi sumbangan kepada kucing dan anjing yang terbiar. So kita orang usahakan juga untuk memberi sumbangan tu di animal shelter yang dekat Shah Alam yang baru-baru ini. So kita orang bagi sumbangan yang macam itulah, mendekatkan juga Ana dengan fan dia. Kita orang ada aktiviti lain juga, menjalankan aktiviti bowling. Bowling bersama dengan Aina Jobling. Memang setiap minggu akan berjumpa dengan Ana ke macam mana ni? Depends jugalah. Ikut jadual lah. Ikut jadual Bowling tu dah buat ke belum? Ya? Bowling sudah buat. Dah buat? Dah buat. Macam kena tau bowling bersama Aina Jobling. Awak nak join? Jadi saya nak join. Sama-sama baling. Okey, itu pandangan daripada para peminat, baik daripada peminat Kek Bahar dan juga Aina Jobling. Kai dah dengarkan sendiri bagaimana mereka ini begitu orang kata boleh digambarkan sebagai obses yang positif lah kan. Kai sendiri sangka tak yang kelab peminat akan melakukan apa sahaja untuk seseorang artis, terutamanya Kek Bahar? Okey, bagi saya sendiri tak sangka sokongan dia orang tu sangat-sangat kuat terhadap saya dan juga artis-artis yang lain. Dan kita sebagai artis ni memainkan peranan untuk dia orang juga. Kadang orang kata apa kita buat dia orang buat. Apa kita nak itu sini kan. Dia orang buat contoh macam tadi macam Fahmi cakap. Saya ambil peluang ini. Macam apa yang dia orang follow, kita buat benda-benda yang dia orang boleh follow, especially benda-benda yang baiklah. Kalau kita boleh sedekah kat orang, kita sedekah. Kita nak buat awareness tentang kebaikan kepada orang, dia orang ikut kan. Apa yang tak elok daripada saya jangan ikut. Okey. Dia ikut tau. So benda-benda semua tu kan. So jadi saya rasa sebagai seorang artis dalam memain peranan yang sangat-sangat besar. Dan kalau boleh itu kita jagalah kita punya peminat kita seperti mana mereka menjaga nama kita kan. So sama-samalah kita bangkit maju ke hadapan. Sama-sama naiklah Betul. Saya suka bila Kai menyentuh tentang menjaga nama kita. Kita nak tahu jugalah kalau berlaku kontroversi dalam artis ini bagaimana reaksi para peminat. Mesti mereka akan yang paling depan lah menjadi bersah hadapan Tapi tak apa, kita nak berteriak seketika. Mereka akan kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Selepas ini. Masih lagi kita bincangkan fanatik artis dapat apa. Kalau kita lihat tengok ada macam-macam lah yang mereka ini menerima manfaat dalam sesebuah kelab itu. Okey, nak tanya balik kepada Ismail. Bila sentuh tentang menjaga nama lah kan. Kadang-kadang kita tak nafikan ada juga mungkin usikan-usikan nakal. Tiba-tiba Kek Bahar bercinta dengan seseorang ataupun rapat dengan seseorang. Banyak, ramai. Ramai ya? Contoh usikan nakal tu contoh. Jadi bagaimana mungkin reaksi peminat ini apabila situasi yang melibatkan kontroversi? Kita ambil resam dia je. Dia kata relax, kita relax. Kaedah dia senang je macam tu. Sebab dia orangnya yang tidak cepat melatah. Walau melatah benda lain tu benda lain lah, tapi tidak cepat, orang kata cepat menjawab apa yang kontroversi tu naik. Dan dia pun kurang kontroversi sebenarnya. Dan bila berlaku kontroversi yang macam Canon, biasanya kalau duet-duet lagu kan, Canon dengan tu, Canon dengan ni, itu biasa. Biasa. Jadi kita ikut dia. Lulus jawapan tu lulus. Kita ikut dia kata ada skrip ke jawapan tu?
macam ini semua kerja. Ini semua kerja. Kalau orang Kena-Kena tu itu promosi lagu dia. Okey. So, bonus lah untuk dia. Tapi kalau dari segi realitinya, adakah anda bersetuju? Dia dunia hiburan ni memang macam tu sebenarnya. Jadi tak dapat ikutlah nak jodoh kan, jodoh siapa. Mak kita nak jawapan peminat bukan jawapan artis. Tak perlu. Itu jawapan Kai. Tak perlu. Okey, kalau macam tu kita pergi Fahmi. Fahmi jawapan peminat. Okey, Fahmi. Awak setuju tak dengan gosip-gosip macam tu? Kita laki Okey, jawab. Kalau kontroversi macam ni kan, masa dijodohkan itu sebenarnya hak kepada artis tu lah. Betul, tapi sebagai peminat, awak setuju? Awak Bagaimana? suka tak? Kalau kita minat dia, kita setuju apa yang dia buat. Dia suka. Apa yang dia suka, apa yang jodoh dia ke, kita ikut je lah. Setakat ni yang mana awak suka? Gosip yang paling mana awak suka? Saya tak dengar gosip. Kita sebut boleh? Boleh. Okey, boleh. Dengan Nabila je lah. Kau semua. Bukan Kena, maksudnya itu yang paling suka. Itu yang paling suka. Itu dia okey. Sebab dia berdua sempoi. Sempoi Kita kereta pun dah naik kan? Kereta pun dah naik. Ya, bukan nak gosip ni Itu yang saja usik-usik lah. Alah, nakal-nakal. Dari Kai Bahar kita ke Ana Jobling punya gosip pula. Kelab peminat. Sebab ni kelab peminat kan. Dan bila ada jugalah benda-benda macam tu yang babitkan artis kita ni dicuit. Apa peranan kalian ni untuk mempertahankan artis tu? Mempertahankan. Okey, dia macam ni. Kadang-kadang gosip tu datang boleh side positif tau. Okey, macam contoh yang gosip yang pernah dia ada kan. So macam benda tu sebab dia pernah berlakon bersama. You know, the chemistry ada dekat situ. So untuk kalau luar daripada dia punya kerjaya, itu terpulang pada dia. Dan kita sebagai fan, kita suka dia. So apa yang dia suka, kita sure sukalah. Okey, kita tak ada hak lah. Sebab itu personal dia. I see. Atas pilihan hidup dia. Ya, betul. Itu okey. Itu je. Tak ada jawapan lain sebenarnya. Okey, Mak. Sama je sebenarnya kan. Okey, Hanis, kalau kita lihat Kai Bahar ni kelab peminatnya hampir 7 tahun. Kalau bagi Ana Jobling sendiri dah berapa tahun sebenarnya? Sebab dia baru lagi kan? Baru lagi. Memang tahun ni baru ditubuhkan juga Ana Jobling FC ni. Sepanjang penubuhannya yang dah masuk bulan ke-8 ini kan, mungkin apa antara perkara ataupun aktiviti yang menjadi titik tolak lah untuk rapatkan hubungan Ana Jobling dan juga peminat? Memang aktiviti bersama dengan Ana Jobling lah. Aktiviti yang contoh kita orang baru-baru ini dia menang ABPBH. Alhamdulillah kita orang berpeluang bersama dengan Ana Jobling bercuti bersama dengan dia di Ipoh. Tidak adil. Itu pun bercuti. Tapi itulah sabar. Kai Bahar dah bawa cuti belum? Bulan depan. Kami insya-Allah bulan depan. Cantik. Okey, banyak sekali komen yang kita dapatlah. Antaranya kita nak raikan. Apakah? Ramai betul okey, ini antara sebab-sebab daripada Ara Nur tu kata fanatik dapat apa? Dia kata dapat menambah ilmu tentang dunia hiburan, dapat kenal artis dengan lebih dekat, mengeratkan silaturahim. Yang paling penting tak sombong dengan saya. Okey, bila sebut tentang tak sombong kan, ini memang paling penting. Saya percaya sebab artis ni cerminan kepada para peminat dan peminat juga adalah tulang belakang untuk seseorang artis itu. Betul. Kai sendiri bagaimana kan, kadang-kadang ada kelab memang dia hidup waktu nak pertandingan, waktu ada konsert kan, tiba-tiba suram. Tapi kita nak tahu juga peranan artis tu sendiri untuk meriahkan kelabnya. Okey, macam Kai sendiri, Kai actually lebih berterima kasih kepada fan club Kai sendiri. Sebab sometimes kalau Kai tak buat apa, dia orang yang createkan event, nak adakan acara tu, acara ni kan. Ada je benda dia orang nak buat. Kadang-kadang tanya pendapat Kai, boleh tak kita nak buat ni kan? Jadi saya bersetuju sebab saya kadang-kadang bila busy, saya pun tak ada idea nak buat apa. Okey. Dan apa yang saya buat setiap tahun adalah event saya sendiri personal untuk buat meet and greet bersama dengan peminat. Tapi dia orang sendiri, dia orang ada create nak buat something. So bila dah masing-masing bincang semua kan, so kita kena buat something lah supaya benda tu orang kata terus go on, tak ada siapa lupa siapa kan. Ukhuwah, eratkan ukhuwah lagi, itu function KBE. KBE. Mantap. Baju pun pelbagai kan? Ini kalau tanya kelab peminat Kai Bahar dan juga Ana Jobling berkenaan dengan peribadi artis anda ini, memang semua tahulah jawapan dia. Bodoh sebenarnya. Sila tanya. Okey, Fahmi. Sebelum saya tanya Fahmi, kita nak komen dulu. Kita tengok komen kepada Kai Bahar. Jawapan. Sabar. Okey, silakan. Bangga, ini dari Mama Kia, bangga tengok perkembangan Kai. Dari biasa-biasa kepada luar dari biasa. Kai ada aura yang macam magnet. Itu kelebihan dia. Apapun penyokong Kai bukan fanatik ya, tapi fantastik.
Kita bukan setakat dalam Malaysia tau. Singapura, Indonesia kita gabung. Thailand kita gabung. Jobling luar negara pun ada juga. Kita gunakan satu nama. Indonesia, Filipin, Saudi. Baik. Okey. Nanti kita simpan dulu pop quiz tadi sebab kita nak tanya perkembangan terkini. Kai Bahar, apa perkembangan terkini? Kata ada konsert ya? InsyaAllah pada bulan 11 nanti akan ada konsert solo saya di Dewan Philharmonic. Okey, dan tiket masih lagi available. Seat bawah yang atas pun dah habis dah. Yang atas tu lah. Saya beli dah. Siapa Awak bawah ke atas? Depan-depan. Tak silap saya host. Baju dah siap belum? Dah siap dah. KBE. Saya punya designer. Ini ya. Okey, kalau saya tanyalah satu soalan tentang Kai Bahar, boleh jawab? Boleh jawab? Boleh. Okay. Boleh. Apa gelaran Kai Bahar untuk anak-anak buah? Anak-anak Palang. Letup, Dik. Palang. Okey. Dah masuk boom lah, dapat nasara baru. Itu kaedah dia. Nama anak buah? Nama anak buah Dahlia. Kita kan. Kenapa dia nama anak buah dia Dahlia? Sebab dia tak letak ros. Dahlia. Awak ni lain macam sikit. Selepas ni Ana Jobling akan buat apa? Dia ada tu dekat Indonesia. Dia shooting dekat Indonesia for sebulan. Sebulan. Jadi Anis sebagai salah seorang ahli ataupun peminatnya akan ke Indonesia juga bagi sokongan. Bawa kain rentang, bawa banner. InsyaAllah, mana tahu kan tak akan datang. Balik nanti sambut apa semualah. Macam tu biasalah bersama-sama. Wow, okey. Kabarnya awak pun nak ikut juga. Saya yang main bowling tadi tu. Bowling, baling, Aina Jobling. Kai sedikitlah harapan Kai. Kan apabila ada kelab peminat ni lagi bersemangat seseorang artis itu. Apa harapan awak? Kadang-kadang kita lihat perjalanan artis tu berjaya bukan hanya kerana bakat tetapi kerana peminat. Okey, Kai harap dia orang still akan support Kai even Kai kahwin nanti. Dengan siapa dia? Kahwin lagi. Belum. Okey, so Kai harap dia orang akan still support Kai. Dan Kai still memerlukan dia orang untuk karier-karier Kai yang akan datang. Dan semoga kita punya persahabatan kita akan kekal sampai bila-bila insya-Allah. InsyaAllah. Itu yang kita nak sebenarnya. Kahwin pun akan support lah. Support. Kahwin pun akan support. Saya kompang. Support Tak kisah dia kahwin dengan siapa Tak kisah. Tak kisah. Penting kita support. Betul. Kai dah boleh dah. Dia seiring. Bakat, support, popular semua jalan. Sebab jangan lupa kita tunjuk juga peminat Kai Bahar yang berada di sana. Kat belakang ni sanggup datang pagi. Terima kasih semua. Thank you. Ini koleksi Kai Bahar. Tunjuk sikit. Ada kita tunjuk. Jangan risau. Okey, semua kita dah tunjuk dah. Kai, all the best. Semoga yang baik-baik saja untuk Kai Bahar, Ana Jobling dan kelab peminat. Terima kasih. menyokong. Tanpa anda semua tak berserilah dunia industri hiburan kita. Terima kasih. Nanti sokonglah kita orang juga. Betul. Dah calon belum? Belum. Nanti saya calon. Tunggu calon. Kesian. Setuju Kai Bahar Nabila? Tak, kita tanya Nabila lu dia ada boyfriend ke belum? Kabila. Kabila. Alright. Kabila. Satu dah hashtag Mirna, satu Kabila. Cantik. Okey, kita berkira seketika all the best. Kita habiskan segmen ini dengan tepukan. Rehat seketika. KBE awesome, Kai Bahar champion. Wow. Baik, kembali suang kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan banyak sekali perkongsian dan antaranya adalah berkaitan dengan interest untuk rakyat, interest untuk orang ramai, berkaitan dengan keselamatan dan juga ialah apa sahaja yang perlu kita gunakan seharian, itulah antara interestnya. Dan ini yang ingin dibawakan, kempen My Jalan KKR. Dan kita terus bersama dengan individu terpenting di bawah Kementerian Kerja Raya, iaitu Menterinya, Datuk Seri Alexander Nantalingi bersama dengan kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Selamat pagi, Datuk Seri. Selamat pagi. Sihat ya? Sihat. Nampak ceria itu, maksudnya mungkin sarapannya pun dah cukup apa semua, Datuk Seri? Sedap yang disedia di studio tadi. Mungkin boleh kongsikan juga, Datuk Seri, antara makanan kegemaran lah kalau nak bersarapan tu secara peribadinya. Saya sekarang memang suka nasi lemak lah. Nasi lemak Walaupun di Sarawak orang kata mi kolok, laksa dan sebagainya. Tapi dah biasa dengan nasi lemak. Itu tekak orang Malaysia lah namanya dengan nasi lemak tu. Datuk Seri, kita nak berkongsi berkaitan dengan kempen My Jalan KKR ini dan ada fokus utama dan objektif pelaksanaan kempen My Jalan, dan mungkin boleh kongsikan antara perbezaan kempen yang sekarang ini dengan yang terdahulu, Datuk Seri. Ya, sebelum kita akan melancarkan kempen My Jalan minggu depan. Jadi sebelum ini memang dah sedia ada lah beberapa kempen. Kempen yang dipanggilkan Roadpedia dan kita
jaga jalan kita dan yang lain. Itu kita teruskan. Tapi buat masa sekarang kita lihat ada ruang dan peluang untuk kita tambah baikkan kempen-kempen. Jadi kita akan teruskan kempen yang lama tu yang telah dilancar. Dan kita akan buat penambahbaikan, pertingkatkan lagi supaya lebih berkesan dalam objektif kita nak memastikan tahap jalan raya kita ini selamat dan selesa digunakan. Dan Tok Sri melihat kepada ialah bila wujudnya kempen-kempen yang baik sebegini, objektifnya pun telah diterangkan. Mungkin rakyat itu sendiri bila tahu ada kempen, apa yang mereka boleh harapkan daripada kempen sebegini, Tok Sri? Bagi saya mudah je. Kalau kita buat kempen, apa tujuan kita adalah untuk rakyat mestilah mengharapkan tahap jalan tu lebih baik dari yang sedia ada. Kalau ada masalah kerosakan, lubang-lubang jalan dan sebagainya, memang mereka mengharapkan kesemua ini diperbaiki dengan secepat mungkin. Jadi itu kita dah tahulah daripada maklum balas melalui media massa dan social media dan sebagainya dan aduan. Jadi itulah tujuan utama kita nanti untuk supaya apa sahaja langkah-langkah kita akan ambil, ia mestilah buat dengan serta-merta. Tak boleh kita bila terima aduan, jadi kita lengah. Kita buat kerja-kerja memperbaikinya selepas 2 minggu, 3 minggu, itu tak boleh. Sebab itu kempen My Jalan ini tadi untuk membawa ke semua pihak. Bersama dengan Kementerian Kerja Raya, bersama dengan JKR, bersama dengan agensi-agensi lain ataupun konsesi-konsesi lebuh raya dan juga agensi kerajaan yang lain. Dan lebih penting bersama dengan rakyat sendiri, pengguna. Itu yang kita nak dalam kempen My Jalan ini, supaya kesedaran di kalangan rakyat ni kita bersama menangani masalah. Mungkin dikatakan dengan kerosakan jalan, kekurangannya perabot jalan. Perabot jalan ni ramai orang tak berapa faham apa artinya dia. Syarat-syarat papan tanda dan juga kebersihan penghadang yang sangat perlulah supaya jalan tu selamat digunakan. Dan Datuk Sri, bila Datuk Sri ada bangkitkan berkaitan dengan kerosakan jalan berlubang yang mungkin agak berbahaya bagi pengguna jalan raya, itu antara isu yang memberi risiko kepada nyawa manusia. Dan bila kita lihat kepada pelaksanaan kempen ini, mungkin ada komitmen yang mahu ditekankan oleh pihak kementerian, mungkin nak kongsikan peruntukan dan sebagainya. Saya beri latar belakang sedikit. Sebab apabila saya dilantik sebagai menteri, dari masa terawal saya menjejak kaki ke kementerian ini, saya dah tahu daripada pengalaman sendiri menggunakan jalan dan juga mendapat maklum balas melalui media massa dan sebagainya. Antara perkara yang terpenting dan yang saya tekankan adalah untuk menangani masalah kerosakan jalan raya. Jadi sebab itu kempen ini berlandaskan kepada kami warga KKR ini, Kementerian Kerja Raya Malaysia dan juga JKR, mereka yang berpengalaman dah berpuluh tahun. Jadi memang perkara ini perlu kita tumpukan perhatian kita. Sebab itu saya tekankan kita nak buat terbaik kali ini. Jadi banyaklah sudah kita senaraikan, kita dah fikirkan apa perlu dibuat dalam kempen ini nanti. Dan Datuk Sri melihat kepada mungkin ada peruntukannya, aplikasi dan juga kosnya nanti, Datuk Sri? Memang kempen ni bukan sekadar kita wawakan begitu saja. Ini pun pada permulanya lah. Saya pada pagi ini terima kasihlah kerana diberi peluang untuk saya mengumumkan akan ada dilancarkan nanti kempen ini secara rasmi, secara besar-besaran. Kalau saya boleh kongsi, pada 24 bulan ini, minggu depan, bulan 24 bulan Ogos ni, kempen ini akan dilancar secara besar-besaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri. Jadi kita akan buat di tempat R&R di Perak, yang jajaran mana untuk kita nanti dengan
program yang lain tu adalah untuk tumpukan program untuk membuat repair besar secara besar-besaran, bukan sedikit-sedikit jalan Great ke Jeli ni yang memang banyak aduan dan kita dah dapati bahawa jajaran tu jalannya jalan lama dah rosak. Dan mengapa kita buat pelancaran di sana? Kerana tujuan kita berbagailah. Satu, kita guna juga peluang ini, kita pilih tempat itu sebab memerlukan jalan itu dibuat kerja-kerja boleh dikatakan pemulihan yang lebih daripada yang biasa untuk kita reconstruct kata dan peruntukan yang besar juga sudah kita diagihkan untuk kerja nanti. Jadi ini akan diumumkanlah. Jadi mengapa di bulan ini? Kerana bulan ini bulan Merdeka juga. Betul. Ya, bulan Merdeka. Jalan tu ada kaitan dengan boleh kita katakan perjuangan kita untuk mewujudkan negara Malaysia lah. Bapa-bapa Malaysia kita dahulu sebab jalan Great Jeli ini adalah di barat ke timur. Ya. Pada tahun masa darurat komunis dulu. Ya, lama sudah. Dan masa itu ada juga beberapa orang anggota kerja JKR yang membina jalan tu dulu mereka ni kerana komunis mereka ni meninggal lah, terkorban boleh kata terkorban. Dan kita kaitkan ini dengan bulan Merdeka dan sebagainya. Jadi sebab ada signifikannya jalan ini dengan perjuangan kita untuk kita menunjukkan negara Malaysia ini dan kemerdekaan. Dan keperluan juga untuk jalan itu di repair ataupun dibuat pemulihan secara besar-besaran. Dinaik taraf lah untuk kempen Lebuh Raya Timur Barat juga antara yang dikongsikan. Dan tadi Datuk Seri disebut berkaitan dengan signifikan pengorbanan yang terdahulu. Tapi sekarang mungkin ada kerjasama daripada agensi-agensi lain dalam memastikan kempen My Jalan ini jalankan secara menyeluruh dan mungkin ada perancangan untuk melibatkan kementerian dan agensi lain dalam kempen ini, Datuk Seri? Memang ada sebab kita tak boleh kerja dalam hanya kita saja. Dalam kata lain kita tak boleh, we cannot work in a silo lah. Tak bolehlah KKR saja, JKR saja sebab banyak stakeholders kementerian-kementerian lain pengangkutan bersama Kementerian Kewangan yang memberi peruntukan dan sebagainya. Dan Datuk Seri melihat kepada isu jalan raya ni terutamanya dan ada My Jalan ini yang dilancarkan. Mungkin rakyat yang mendengarkan, pengguna-pengguna jalan raya yang mendengarkan ini menginginkan satu kepastian bahawa ianya akan terus menjadi keutamaan daripada pihak kementerian sendiri. Ya, sebab itu kita dah rangkakan untuk kempen My Jalan ni supaya ia berkonsepkan apabila aduan dibuat melalui saluran tertentu lah. Nanti kita bangunkan aplikasi apps telefon supaya pengguna mudah untuk buat aduan. Jadi aduan ni kadang-kala dia yang diharapkan oleh yang mengadu ni supaya kerja ni cepat kita buat untuk seperti mana telah saya terangkan tadi, buat perbaikinya dan sebagainya. Tapi saya nak jelaskan di sini sikit, ambil masa sikit. Jalan ni semuanya bukan semua jalan kawal selia oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia, KKR ataupun JKR Malaysia. Sebab kita tumpu kepada dalam bidang tanggungjawab kita iaitu jalan persekutuan. Sama ada lebuh raya ataupun jalan kecil, ada juga ke ladang Pelda dan sebagainya yang ditarapkan sebagai jalan persekutuan. Tapi banyak lagi jalan-jalan yang lain, jalan di bawah seliaan oleh kerajaan negeri. Juga ada yang dalam PBT, pihak berkuasa tempatan, local authority. Jadi apabila berlakunya kerosakan di sana,
semestinya kerajaan negeri atau PBT akan bertanggungjawab untuk buat kerja-kerja repair ataupun perbaikinya semua. Jadi bukan semuanya letak kepada kementerian. Jadi ini pengguna harus tahulah. Betul. Ya. Sebab nanti kalau buat aduan, jalan kami rosak. Tapi jalan tu luar daripada jalan persekutuan. Tapi kita tak akan menolak. Okey. Kita buat kempen ini no wrong door policy. Artinya boleh, kita boleh terima aduan, lepas tu adalah tanggungjawab sistem kita nanti akan salurkan aduan itu kepada pihak mana yang berkenaan. Ya. Jadi sebab itu kami di KKR ni selepas ini mengharap sangatlah kerjasama daripada pihak lain, kerajaan negeri, JKR negeri, jurutera daerah dan juga di pihak berkuasa tempatan. Betul. Untuk saluran yang betul kepada asas yang betul jugalah untuk aduan-aduan tersebut dilaksanakan. Datuk Seri, yang terakhirnya mungkin melihat kepada kempen yang akan dilancarkan sepenuhnya 24 Ogos nanti ini, juga disimbolik berkaitan dengan bulan kebangsaan ini, harapan secara peribadi berkaitan dengan kempen My Jalan ini, Datuk Seri. Harapan saya selepas dilancarkan nanti, saya berharaplah pengguna jalan ataupun jalan raya ataupun jalan kecil ataupun rakyat Malaysia lah di seluruh negara kita faham akan apa tanggungjawab mereka sebagai pengguna. Bantulah pihak badan berkuasa, kementerian, JKR Malaysia, JKR negeri dan pihak-pihak lain macam LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan sebagainya. Bila saya kata bantu, iaitu kalau ada kerosakan, jadi buatlah maklumalah ataupun aduan. Kalau aduan ni dia agak negatif sikit. Tapi kalau bantu, okey, bagi tahu kepada kami, ini dia masalah. Tolong buat dengan segera kerja baik pulih. Jadi kalau kita buat begitu, lebih mudahlah bagi kementerian dan JKR Malaysia untuk jalankan tugas dan tanggungjawab. Begitu juga dengan agensi yang sama di peringkat negeri. Ini hubungan dua hala lah antara pengguna dan juga penyelenggara. Dan Datuk Seri, bukan setiap hari kami mendapat kunjungan menteri ni untuk datang. Ada yang nak disambung ni? Dia nak sambung ni sebab kempen ni kita juga akan menepati objektif-objektif yang lain. Sebab di peringkat yang lebih luas ni secara global memang ada kempen dikatakan Sustainable Development Goal yang seperti itu, yang ada kaitan di mana negara-negara maju, negara membangun dan sebagainya, dan Malaysia ini boleh dikatakan negara maju sudah, di mana tahap jalan kita adalah sampai tahap yang teratas, yang tinggi, di mana keselamatan dipentingkan dan juga keselesaan pengguna. Betul. Jadi bukan kempen ini sekadar untuk membuat sesuatu begitu saja. Objektif kita besar juga. Betul. Bukan kempen semata-mata lah. Bukan Datuk Seri, tadi peminat-peminat Kaya Bahar kami dah tanya pop quiz. Datuk Seri pun kena juga ni. Antara dua lebuh raya ni, Pen Borneo dan juga lebuh raya Timur Barat ini nanti ni, yang mana lebih cantik bakal menjadi kegemaran Datuk Seri ni? Kegemaran saya, saya tak pilih mana-mana lah. Kerana bagi saya, lebuh raya ini penting. Baik di Sarawak, di Sabah ataupun di Semenanjung ini. Sebab lebuh raya ini, jalan ni sangat penting untuk kita membangunkan ekonomi kita, untuk rakyat, kegunaan seharian dan sebagainya. Jadi mana boleh tak pilih katakan yang lebih satu lebih daripada yang lain. Sebab pentingnya sama. Okey, itu jawapan yang paling tepat dan selamatlah Datuk Seri. Terima kasih banyak akan sudi bersama kami. Semoga berjaya dengan kempen yang akan dilancarkan ini. Ini adalah Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya bersama kita untuk berbicara berkenaan dengan kempen My Jalan dari KKR. Okey, kita nak berrehat seketika, terus bersama kami di Malaysia Hari ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Sebelum kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan apa yang menarik di akhbar pagi ini, kami nak bawakan perhatian anda, penonton MSI, untuk kita saksikan rangkuman luar negara. Jom.
Angka korban kebakaran hutan di Pulau Maui, Hawaii, Amerika Syarikat sudah melepasi 100 orang dan dijangka meningkat disebabkan kebakaran yang berlaku sejak 8 Ogos lalu. Jumlah ini menjadikan bencana tersebut sebagai kebakaran hutan paling buruk di Amerika Syarikat dalam 100 tahun. Amaran turut dikeluarkan bahawa angka itu mungkin meningkat apabila pasukan penyelamat bersama anjing pengesan meneruskan tugas berat mencari mangsa di Lahaina. Lebih 2,200 bangunan rosak atau musnah susulan kebakaran ini. Kebakaran hutan di Maui berlaku ketika fenomena cuaca melampau melanda Amerika Utara. Lebih 52 orang maut dalam beberapa siri kejadian tanah runtuh di Himachal Pradesh, India. Menurut pihak berkuasa tempatan, angka korban mangsa tanah runtuh dijangka terus meningkat dari masa ke semasa. Kejadian ini dipercayai berpunca daripada hujan lebat berterusan sejak beberapa hari lalu dan turut menghanyutkan kenderaan, merobohkan bangunan dan memusnahkan jabatan di Himalaya. Firma Virgin Galactic berjaya menghantar penumpang pertama ke angkasa sekaligus menamatkan penantian misi selama hampir 2 dekad. Penerbangan pelancongan dipanggil misi Galaktik 02 itu menghantar 6 kru termasuk 3 pelancong ke orbit menaiki pesawat angkasa VSS Unity. Antara 3 penumpang itu termasuk bekas pemain Olimpik Britain berusia 80 tahun John Goodwin yang sudah membayar $250,000 bersamaan 1.5 juta ringgit untuk tiket ke angkasa lepas sejak tahun 2005. Okey, itu dia tadi antara rangkuman luar negara. Ini kita nak bawakan sesuatu yang menarik ini di Harian Metro. Saya percaya isunya sudah tular berkenaan dengan ibu rakan tomboy didakwa. Ini kes dera seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun dan mereka dikatakan mengaku tidak bersalah. Betul. Saya percaya ianya menimbulkan pelbagai reaksi, amarah, kecewa dan sedih melihatkan keadaan kanak-kanak tersebut dan kes ini masih lagi dibicarakan dan kabarnya kalau diikutkan kanak-kanak ni juga sudah dijaga oleh ayah kandungnya sendiri. Betul, dan waris yang terdekatlah dan kita nak sentuh berkenaan dengan keprihatinan hidup berjiran ini. Kalaulah jiran ini tak ambil tahu, jiran ini tak interfere, tak masuk campur kan, mungkin selama-lamanya adik ini akan terus berada dalam keadaan dianiaya dan juga tidak dijaga dengan baiklah kan, didera sebegini. Dan sebab itu penting untuk menjadi jiran yang sangat baik. Kita tahu batas kita sebagai jiran, jangan pula terlebih-lebih sangat baik kan. Itu pun tak boleh juga. Dan ada juga satu kes lah yang menunjukkan bahawa seorang jiran ini meninggal dunia bersorangan diri, jiran tak tahu sampailah menjerit ada bau busuk. Maksudnya hidup kejiranan ini pun sangat penting. Berada di kawasan yang kita tinggal di kawasan perumahan yang besar ini, pentinglah sekurang-kurangnya kita kenal jiran kiri dan kanan di hadapan kita. Kalau apa-apa berlaku, yang pertama akan sampai depan pintu rumah kita adalah jiran. Yang akan membantu kita adalah jiran. Jadi penting untuk setiap daripada kita ambil tahu perkara yang tertentu sajalah, bukan sampai orang kata kisah-kisah peribadinya. Tapi kita nak tahu juga kalau ada apa-apa penting, kitalah yang sampai dulu sebagai jiran. Okey, kita nak kongsikan ini panggilan untuk para peminat TikTok bersempena TikTok Awards Malaysia yang akan datang di TV3 pada 27 Ogos ini. Anda boleh have fun bersama dengan TikTok creators di Central Market Kuala Lumpur. Ada meet and greet, persembahan, nyanyian, games dan boleh menang pelbagai cenderahati menarik. Apa tunggu lagi? Jom ramai-ramai serbu Central Market Kuala Lumpur pada 19 dan 20 Ogos ini, Sabtu dan Ahad bermula 11 pagi. Jadi boleh jumpa di sana dengan pelbagai aktiviti yang bakal dimeriahkan untuk TikTok Awards ini. Okey, esok pun kami akan bawakan kepada anda berkaitan dengan penggunaan kad kredit. Rena ada berapa banyak ni? Ada. Okey, kita simpan jawapan tu sebab esok kita akan bincang dengan lebih lanjut. Awak tak bagi saya jawab. Jangan fanatik Oh tak. Sangat. Sampai hati awak tak jadikan saya peminat fanatik saya awak. Minat, cuma tak fanatik lah. Sikit-sikit lah. Tak apa, lepas ni cek birthday saya bila. Okey, baik. Terus sama kami, jaga diri. Assalamualaikum. See you selalu. Bye.